Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Jadi korang dah explain kat aku pasal privatisation, apa benda semua tu. Aku nak go back to pelesinan club licensing. Kita ada banyak isu dalam Liga Malaysia sekarang ni kan. Boleh tak korang explain kat aku? Aku pasti ada banyak isu. Kita go deep into each club dalam Malaysia sekarang ni. Okey, sekarang ni kalau kita tengok tadi ada 7 pasukan yang dapat lesen bersyarat. Yep. Setiap pasukan ni ada isu-isu dia. Tu yang aku nak tanya pasal bersyarat tu. Tapi rangkuman dia nanti kita tengok lah. Okay, jadi kita cerita satu-satu. Kita mulakan dengan Pahang dulu lah. Okay. Pahang ni kata ada masalah dari bayaran tertunggak. Mungkin dari segi gaji. Semari? Tak tahulah. Okay. LSDN, KWSP ataupun Perkeso lah, Sokso. Okay. Jadi dia ada buat surat permohonan untuk menjelaskan ke apa. Tapi kata tak clear. Tak clear ni mungkin lah. Maksud kau Pahang yang buat surat permohonan kepada FAM? Dia pada badan-badan tu lah. Contoh kalau dengan LSDN ada yang dia nak kena settle. Tertunggak ke apa benda. Dia dah mungkin dah hantar surat ke LSDN. Dia hantar lah surat tu sebagai sokongan untuk pelesenan tu. Proof dia, okay. Tapi tak ada feedback daripada LSDN. Jadi tak cukup clear lah. Maknanya settle sangkut. tak settle. Sangkut lah. Macam mana kan? Jadi masalah kat situ. Kalau Melaka pula masalah gaji tertunggak. Gaji lagi? Ini berkaitan dengan yang player lama? Player lama lah. Bukan pemain lah. Okay. Jadi maknanya dia belum ada persetujuan lah mungkin. Antara pemain dengan kelab ni. Dia kalau tengok kewangan punya kriteria tu tidak boleh ada gaji tertunggak. Tapi kalau dah terlanjur kan, kau macam kita sembang lah, kau sembang lah dengan pemain kau kan, berapa banyak hutang yang aku hutang dengan kau kan, let's make a plan, buat satu plan, aku bayar kau anso-anso tapi settle kan. Tapi okay, macam mana kau nak proof benda tu? Buatlah perjanjian antara aku dengan kau, tulis surat kan, ada perjanjian atas perjanjian FM terima benda macam tu. Tunjuk. Lepas tu nanti lagi 6 bulan ke macam tu, dia akan buat follow up. Betul ke tak persatuan ni dah bayar kau? Kalau tidak, nanti kena denda lagi. Okay, itu bila kau cerita pasal gaji pemain Melaka kan, Zam Saham take over KRW Kelantan. Dia settlekan every gaji. Tapi Kelantan isu lagi? Masih lagi. Sebab dia mungkin dah buat bayaran pada kafal untuk settle apa semua. Tapi mungkinlah bayaran tu belum semua dapat disampaikan. Kita tak tahulah. Okay. Itu pun satu. Yang kedua, laporan kewangan. Audit. Laporan kewangan mesti diaudit dan sebagainya. Benda tu pun tak ada. Itu pun takes time juga kan? Sepatutnya memang automatik. Itu dah settle lah sepatutnya. Tak, Kelantan dia sebelum Zam ambil alih, dia ada 18 kes gaji tertunggak. 18 kes bernilai lebih dalam 4 juta. Kan? So selepas dia ambil alih, sekarang ni tinggal 3 kes saja yang dalam proses. Dia terlibat dengan import player tu? Semua sekali. Semua sekali. Mungkin 3 ni masih lagi ongoing, mungkin dalam FIFA kita tak tahu butiran dia. Tapi so far inilah hasil kerja Encik Zam. Bagus lah ni. Okay, bila isu aku ambil tadi kau kata related dengan FIFA. Benda isu dah related dengan FIFA ni, dia mengacau tak club licensing punya? Mesti lah. Dia FIFA nanti dia macam adalah level-level dia kan. Nanti mungkin satu dia bagi transfer embargo, kau tak boleh beli player. Tak boleh beli import. Benda yang dah jadi sebelum ni tolak mata kat Liga. Tolak mata pun tu biasa dengar lah. Tapi selalunya kalau FIFA ni, kalau berkenaan dengan pemain import, dia tak bagi kau beli player. Kurang pemain import, habislah kau. PDRM baru 2 import musim ni, jahanam dia. Tapi sebenarnya tindakan tu rasa FAM pun boleh buat tindakan yang sama juga. Boleh. FAM dia boleh denda, dia boleh potong mata, dia boleh turun liga, dan paling hujung sekali dia boleh tarik lesen tu. Tapi mungkin selain daripada ni, mungkin FAM pun boleh pertimbangkan untuk tak bagi ambil pemain import.
Sebab biasanya pemain import gaji paling mahal. Kan? Itu yang buat Kalau isu. kalau kau dah tak mampu nak bayar gaji, macam mana kau nak ambil pemain import nak bayar tambah gaji lagi dia pula tambah beban. Dia dah banyak dah banyak sekatan, bukanlah sekatan, dah banyak prosedur. Kan, kau ada lesen nak bertanding kena ada lesen. Lesen cakap kau tak boleh ada hutang. Kan. Satu lagi nak bertanding nanti nak menjawab lagi dengan MFL, kena ECP pula, kena tunjuk pula bukti ada duit ke tak ada duit kan. So dah banyak orang cakap safeguarding. Kelantan isu satu. Okay. Penang ni juara liga. Lagi nak masuk di Super. Ni kalau cerita ni mungkin sedih lah kan. Penyokong Penang ni kan. Dia dah huri-huri dah ni kan. Dah celebrate makan nasi kandar apa semua. Training facility untuk player development pun tak lepas. Dia effect juga Mesti dia ada syarat-syarat. Yang kau cakap tadi under facility. So nak bertanding kena ada stadium. Okay. Stadium bukan tak payah bilik kau pun, kau tak payahlah nak jadi macam JDT bayar sampai 200 juta, 300 juta buat stadium kan. Kalau tak ada stadium, kau hanya perlu sewa je. Tapi sewa tu kena ada perjanjian. Dan sewa pula kena ada banyak macam perjanjian lah. Kadang-kadang lepas tu kena ada dia punya safety inspection, kena ada safety certificate, macam-macam. Macam ni Penang training facilities kan. Mungkin dia tak dapat lagi training facilities, mungkin dia dah ada cuma verbally saja agreement. Dia kena ada tulis hitam dan putih, kena ada kontrak. Itu yang player training kat padang sekolah apa semua tu. Itu yang tukar baju pun tepi longkang. Akbat pakai besin besar-besar. Tapi Penang apart from that, financial statement ni kacau. Financial statement, interim financial statement, future financial statement, semua financial statement. Tiga ni kau boleh explain tak, man? Annual report ni maknanya untuk tahun tu lah. Macam tahun ni belum ada lagi lah. Tahun lepas lah. Dia kena audited. Yang pentingnya dia kena audited. Dia tak boleh short sendiri. Dia tak boleh nak tulis kan. Okay dah siap bos. Dia kena audited. Yang interim ni macam tahun ni punya lah. Patut dia dah ada dah. Interim punya financial report. Apa yang berlaku setakat ni, kewangan dia. Lepas tu tahun depan, fokus dia tahun depan. Macam bajet lah. Bajet dia. Tadi kau cakap pasal club, privatization tu club. Maknanya sekarang aku dah faham lah, kau kena letak lah somebody audit kat dalam club kau supaya benda-benda ni settle lah kan. Macam mana dia? Betul lah, kita cerita tadi, dia ada 6 kriteria kan. Betul lah. Dan kau tengok ni, Pahang, Melaka, Kelantan, Pulau Pinang, Kuching, semua ni kriteria kewangan. So, semua sangkut dari sini. Yang penting ni sekarang ni kan. Banyaknya sangkut dekat sini lah. Tak bayar gaji, tak dapat statement kan. Okay, so dalam organisation chart for club tadi, kau perlu ada auditor kat situ. Something like tak perlu auditor ni third party. Okay. Maksud aku orang yang betul-betul menjaga kewangan. Kau mungkin ada financial manager ke apa. Sorry aku salah. Financial manager yang jaga benda-benda ni lah. Betul lah. CFO ke. Dia kena sediakan semua ni supaya orang boleh audit, sahkan benda ni. Betul. Tu je. Okay. Okay, so benda ni semua untuk tahun ni, untuk bertanding untuk tahun depan. Kau kena settle before bila? Kalau ikut tahun ni last dia bagi sampai 31 Oktober. 31 Oktober. Berapa minggu lagi lah? 4 minggu lah. 4 minggu lebih kurang. Kalau tak settle? Kalau tak settle macam tadi yang Juan cakap lah. FAM boleh ambil tindakan denda. Okay. Potong mata. Ataupun demote lah. Okay, yang dia cakap demote tu M3 tu is happening lah. Boleh jadi. Tengok kau kat macam mana lah sekarang. Okay, let's say kau kat Liga Super, if it don't settle this, mungkin turun Liga Premier. Ada by stage jugalah. Dulu Felda pernah jadi kan, Felda 2017. Okay, kita pergi ke aku benda gaji ni boring lah situ, tapi dia always happen lah kan. So hutang gaji ni, kalau kata Kedah yang hari tu punya case, macam mana Johan? Kedah masih ada hutang lagi kan. Tetapi dapatlah lesen tu. Sebab apa? Macam kita cerita tadi, hutang ni tak boleh. Tapi kalau ada hutang dah terlanjur kan, kau kena buat perjanjian lah dengan pemain kau. Okay, what happen after this? Okay, tahun depan, season depan berlaku lagi. Dia kena tengok perjanjian tu cakap kalau aku kena bayar gaji kau dalam tempoh 1 tahun dan 1 tahun lah. Kalau 3 tahun lah. Okay, 4 bulan gaji. Kedah hutang 4 bulan gaji. Mei, Jun, Julai, Ogos. Tetapi dapat perjanjian daripada pemain-pemain.
So dia kena settle lah. Nanti dia akan follow up. FAM akan buat follow up lah. Okay, kita ambil positive situation. Dia settle by end of this liga. Tahun depan the same thing happen. Macam mana? Nanti sangkut lagi lesen dia. Dia yelah, kewangan renew ni dia okay, dia FAM dia tahun lepas dia dah start lagi keluar lagi satu lagi langkah yang baru. Dia panggil dia kena buat akuan bersumpah. So dia kalau macam bulan 6 dia 2 kali kan statement tu. Bulan 6 dia keluar yang audited punya. Nanti hujung tahun nanti ada keluar lagi. Satu kali lagi dia panggil akuan bersumpah. Dia akan cerita semua kelab ni kena bagi tahu dekat FAM aku ni ada hutang ke tak ada hutang. Akuan bersumpah ni dia agak dia boleh bawa undang-undang lah, boleh ambil tindakan undang-undang lah kalau kau menipu kan. Sebabnya nanti dia isu dia akan terjadi apabila bulan 6 kau tutup kau punya account. So nanti dia akan bayar macam itu. Bulan 5 bukan akan bayar. Semua settle. Semua tak ada tunggangan gaji. Aku settle. Aku dapat lesen. The moment dia dapat lesen je, dia bertanding bulan 8, bulan 7, dah start tak bayar. Pergilah sampai hujung tahun. Sampailah mungkin. Cek balik. Nanti bayar balik macam itu. Tapi ini lama lah pengurusan persatuan kan. So yang kita yang tak nak. So hopefully kalau dah tukar kepada kelab, lebih transparency, lebih ada accountability, kita tak nampak lagi masalah ni. Macam Kedah pun sekarang ni kalau kita tengok dia cuba dapatkan pemilik baru kan. Koperasi apa semua. Kalau mungkinlah dia ada perjanjian dengan koperasi juga untuk dapatkan certain amount untuk selesaikan masalah-masalah gaji dan sebagainya ni. Tapi Kedah sebab punya kita dengar pun dia letak value sampai 40 juta kan sebelum ni. Kedah punya kita tahu hutang 4 bulan akan bayar. Kelantan ni aku rasa different issue sikit. Kelantan dah settle. Kelantan tinggal lagi 3 pemain ni je yang dia perlu uruskan. Ini tak ada masalah ni aku rasa. Dah boleh bayar settle gitu. Boleh settle dah sebab ni. Kalau kita follow Zam Sahamnya kenyataan pun dia dah bagi dah duit-duit apa yang dia minta untuk selesaikan gaji dan sebagainya. Kita akuan bersumpah tu. Kau boleh cerita lebih sikit tak, Min? Akuan bersumpah ni sebenarnya bukan benda baru lah. Benda ni memang dalam mana pakai kan. Dan benda ni macam tadi kita cakap, dia ada berkaitan dengan prosedur perundangan. Kalau kita bagi kenyataan palsu, boleh bawa pergi court lah. Jadi ni bukan saja-saja sebab sebelum ni mungkinlah bila tak ada SD ni ada yang menipu. Kita pun tak tahu. Kan alih-alih je keluar kenyataan FIFA dah sampai kat FIFA dekat yang ni tak bayar gaji. Jadi dengan adanya akuan bersumpah ni mungkin FAM atau MFL akan boleh ambil tindakan direct kepada siapa yang buat akuan bersumpah tu. Dia mesti dia kalau ikut FAM dengan FIFA punya case 2019-2020 sebelumnya dia introduce akuan bersumpah ni dia ada hutang 8.694 juta. 65 kes kan. Tadi Kelantan berapa? 18 kes kan. So mungkin ada lagi pasukan-pasukan yang ada hutang. A cumulative of 65 cases. Tetapi sekarang ni 30 September hanya tinggal 7 kes saja. Kan ada balance pun dalam 500,000 lagi. So ada nampak peningkatan lah kat situ. Adalah selesai orang takut masalah. Sikit dah. Orang takut sikit yang dah. Kita tahu sekarang ni 3 Kelantan, 1 mungkin Melaka, lagi 3 tak tahulah siapa. Okay. Aku benda macam ni senang tau. Pada aku punya pendapat. Kalau aku cakap FM tak tegas, kau punya pendapat macam mana? Dia macam kita cerita sebelum ni. FAM ni yang duduk dalam tu pun orang daripada persatuan-persatuan ni juga. Okay, gabungan. Jadi sebelum ni kita cerita semua FA. Sekarang ni kita dah cerita benda baru dah. Kita dah buka buku baru, kita cerita pasal club FC. FC ada ownership. Owner akan bertanggungjawab atas isu-isu ni. Kalau tak bayar gaji ke apa, orang tahu siapa nak cari. Kan? Jadi dia tak boleh lari. Jadi kesan dia tu mungkin lepas ni FAM senang senang untuk bertegas, untuk mengambil tindakan. Because of club. Yalah, sebab club tu dia business entity kan. Kalau kau tak ada lesen, kau tak boleh cari makan. Jadi kita harap benda ni akan jadi lebih positif lah. Kita tak nak drama yang sama berulang tiap-tiap tahun. Bila cerita masalah memang tak lahir, gaji tak bayar. Itu adalah masalah 80% lah daripada masalah yang ada kat bola sepak Malaysia ni.
Dan kita juga nak bagi kredit lah kepada FAM kerana ini pertama kalinya FAM dia betul-betul dia open up, dia bagi terus full transparency, dia cerita satu-satu masalah kelab-kelab ni. Kan? Macam tadi Kelantan, Yes, Dia tak ada hide. faham, dia tak ada Aku hide. suka benda tu. So it's a good punya practice lah, bagus kan. Untuk make sure ada transparency atau ketulusan. Pada aku kalau dia bermula daripada FAM, yang lain pun akan Ikut. Ikut. so it's a good thing. So, any last word guys? Amin. Semua kelab Hmm. take it serious lah. Lepas ni kita Kena tak nak lesen lah. kita lah. Lesen kita. Nak kena ada lesen kita, bukan ada lesen motor nak bawa kereta. Kan? Tak saman. Yang paling penting kelab-kelab ready untuk go Asia. Itu je aku nak. Itu yang kau nak. Okay, Juan tak ada? Pada aku macam itulah, memandangkan kita ni semua dah mentality kepada kelab. So kelab ni akan fokus kepada kelab sajalah, dan FA ni mungkin boleh re-strategize kan, dan tengok benda-benda yang lain kan, coaches, pembangunan bola sepak, mungkin liga-liga negeri, dan cuba untuk promote lagi beberapa kelab-kelab bola sepak untuk diketengahkan lagi kepada level profesional. Right. Kepada penyokong-penyokong di luar sana, sila push kelab-kelab anda supaya bola sepak Malaysia diangkat tinggi. Thanks for watching. Thanks for listening. This is Sport Bola, where guys talk about football. Ciao.